Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Saya baca sedikit lagi kenyataan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang di-sharekan ataupun dikongsikan di laman Twitter Menteri Pendidikan. Bagi tujuan pengoperasian sekolah, semua guru hendaklah kembali ke stesen tempat bertugas masing-masing sebelum 20 Januari 2021. Bagi guru yang terlibat dengan peperiksaan seperti SPM dan seumpamanya tahun 2020 dan 2021 di kawasan PKP perlu hadir ke sekolah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP secara bersemuka. Surat kebenaran khas akan dikeluarkan bagi pihak sekolah membolehkan guru merentas daerah ataupun merentas negeri hadir ke sekolah masing-masing. Itu sedikit tambahan daripada apa yang saya kongsikan tadi. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan Cik Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan, Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan UKM. Assalamualaikum Cik Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Anwar, dari pengumuman petang tadi oleh Perdana Menteri sedikit diberikan pencerahan berkaitan dengan sektor pendidikan. Diberitahu bahawa hanya kelas peperiksaan besar saja akan dibenarkan ke sekolah secara fizikal ataupun secara bersemuka pada 20 hari bulan Januari ini. Jadi respon awal Cik Anwar yang kita tunggu-tunggu juga, akhirnya pihak sekolah membuka ruang ini kepada anak-anak yang menjadi calon peperiksaan. Ya, terlebih dahulu kita nak ucap terima kasihlah pada pihak kerajaan kerana mengambil keputusan ini. Walaupun kita tahu inilah keputusan yang sukar, yang mengambil kira banyak faktor-faktor lain, terutamanya faktor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi keputusan membuka semula sekolah untuk tahun peperiksaan ini saya jangka dan saya fikirkan adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi respon awal saya, kita ucapkan terima kasih dulu pada pihak kerajaan kerana membuat keputusan yang pada saya keputusan yang perlu dibuat. Dan keputusan ini bukanlah dia tidak mengambil kira semua isu-isu keselamatan, tetapi telah pun mengambil kira semua perkara-perkara berkaitan keselamatan. Okey, kita mengalu-alukan keputusan ini, suatu keputusan yang amat kritikal tetapi perlu dibuat oleh pihak kerajaan membenarkan anak calon peperiksaan hadir ke sekolah. Tetapi kita ingin tahu siapa pelajar yang menduduki peperiksaan ini, Cik Anwar? Ya, secara ikutnya kita akan berhadapan dengan pelajar-pelajar SPM. Mereka akan mengambil peperiksaan pada bulan Februari, 22 sehingga 25 Februari. Dan inilah kumpulan yang paling besar lah saya jangkakan yang akan berhadapan dengan peperiksaan. Dan tentu melibatkan hampir 400,000 lebih ya. Kalau kita lihat ini satu pergerakan pelajar yang cukup besar dan memerlukan perancangan yang sangat teliti, SOP yang sangat kemas dan kefahaman yang tinggi di kalangan pelajar, di kalangan ibu bapa dan juga di kalangan pegawai-pegawai di pejabatan kementerian dan guru-guru di sekolah. Jadi saya rasa perkara yang paling kritikal sekarang adalah memastikan bahawa semua pihak yang berkaitan mempunyai maklumat dan yang lengkap, yang jelas dan mereka faham benar-benar apa yang perlu dilakukan apabila bermulanya peperiksaan nanti. Siapa sebenarnya calon peperiksaan 2020 ini? Kalau kita boleh spesifik, Cik Anwar, bagaimana keadaan mereka, bagaimana profil mereka, bagaimana kondisi siap siaga mereka dalam era pandemik 2020 hingga sekarang 2021? Ya. Berdasarkan daripada survey dan beberapa kajian yang kita sempat lakukan secara talian, kita memang sudah menjangkakan bahawa pelajar-pelajar terutamanya yang mengambil SPM 2020 dulu yang ditangguhkan ini adalah kumpulan pelajar yang memang paling terkesan untuk berhadapan dengan peperiksaan yang besar seperti SPM. Kita tahu SPM ini adalah satu peperiksaan yang cukup besar kepada pelajar-pelajar dan dia memberi pengaruh dan juga memberi psikologi punya kesan yang tinggi. Jadi apabila mereka berada di dalam tahun 2020 berada dalam keadaan yang tidak begitu kondusif untuk mereka, sebenarnya bukan tidak kondusif, memang tidak kondusif langsung untuk mereka belajar dan bersedia untuk peperiksaan, dan tahun ini mereka ambil peperiksaan. Saya fikir inilah dalam sejarah sistem pendidikan kita di Malaysia, kita mempunyai satu kumpulan kohort pelajar yang terpaksa berhadapan dengan satu peperiksaan besar dalam keadaan mereka sebenarnya
mempunyai berbagai-bagai halangan, cabaran dari segi psikologinya, dari segi tempat pembelajarannya, kemudahan pembelajarannya, masa dan sebagainya. Jadi kita sangat-sangat bersimpati dan kita sangat rasa cukup sedih lah sebab pelajar yang 2020 terpaksa melalui keadaan ini. Tapi apapun, saya harapkan apa yang boleh dilakukan oleh guru-guru dalam tempoh yang terdekat ini sikit sebanyak boleh membantu pelajar. Selain daripada kita meningkatkan proses PNP secara bersemuka yang telah dibenarkan, saya fikir kawalan psikologi, kaunseling, sokongan moral dan motivasi juga harus dipertingkatkan kepada pelajar-pelajar. Dan guru-guru juga saya yakin dan saya percaya mereka memiliki kemahiran untuk mengenal pasti kumpulan pelajar yang berisiko, yang perlu mereka bantu, yang perlu mereka bimbing dan perlu mereka lakukan intervensi lah dalam masa yang hampir peperiksaan ini untuk menjadikan pelajar itu lebih bersedia sekadar yang mereka boleh lakukan. Mereka tidak mempunyai masa yang panjang, 20 hari bulan mereka masuk sekolah, hujung bulan 2 hampir sebulan selepas itu mereka akan masuk Dewan Peperiksaan. Jadi di mana keutamaan cikgu dan juga pelajar ini, Cik Noor? Ya, kita memang berada dalam keadaan yang sangat tidak dijangkakan. Saya faham rakan-rakan saya di kalangan guru-guru juga merasakan tekanan sebab mereka juga biasa ingin menjadikan pelajar-pelajar mereka yang terbaik, tapi disebabkan oleh apa yang berlaku pada tahun lepas dan juga sekarang ini nampaknya semakin meningkat, tekanan itu semakin tinggi pada mereka. Di saat kita selalu memikirkan soal pelajar, kita juga jangan lupa bahawa guru-guru terutamanya berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Jadi saya fikir salah satu cara yang paling baik untuk kita menguruskan hal ini, sungguh pun kita tak dapat menyelesaikannya, adalah dengan bekerjasama dengan lebih erat pihak Kementerian Pelajaran, pihak guru-guru, pihak ibu bapa harus sentiasa berkongsi maklumat supaya apa yang disampaikan itu tidak flip-flop lah. Itu yang saya risaukan sebenarnya dalam pendidikan ini, bila keputusan-keputusan yang telah dibuat, yang telah sampai kepada ibu bapa kemudian berubah. Jadi kita harapkan itu tidak berlaku pada waktu-waktu yang terdekat ni. Kita harapkan semua berjalan dengan baik dan insya-Allah kita doakan pada Allah SWT supaya perjalanan peperiksaan untuk pelajar pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, sementara kita menunggu SOP yang akan diperincikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pelajar yang berada di zon merah, mungkin mereka yang tergolong dalam kelompok keluarga-keluarga yang terkesan PUI, PUS dan sebagainya ataupun yang positif COVID-19. Tetapi bagi pelajar itu sendiri, bagi berlaku adil, pihak Majlis Peperiksaan mengatakan mereka tidak kompromi dengan kualiti standard piawaian SPM ini kerana ia sudah menjadi satu ataupun kebanggaan kita. SPM mempunyai nilai yang begitu tinggi, piawaian yang ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga mencapai piawaian global. Jadi bagaimana juga kita perlu berlaku adil dalam aspek assessment kali ini untuk kohort 2020? Ya, betul. Saya mengambil pandangan lembaga peperiksaan sebab kita memang tidak berkompromi dengan kualiti sebab tujuan penilaian untuk mengukur tahap sebenar keupayaan pelajar kita. Jadi saya ingat tindakan dan keputusan yang telah dibuat oleh lembaga peperiksaan itu adalah yang pada saya itu adalah tindakan yang betul. Dan apa yang kita perlu lakukan sekarang dalam tempoh yang terdekat ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar kita bersedia dari sisi psikologi. Saya rasa ini perkara yang mungkin kurang diperhatikan oleh dalam banyak perbincangan di mana kita lebih menumpukan kepada soal-soal menjawab soalan. Tapi sebenarnya perkara yang paling pokok adalah bagaimana untuk memastikan pelajar ini mempunyai psikologi yang stabil untuk berhadapan dengan peperiksaan. Dan saya harapkan sangat-sangatlah bagi pihak kementerian untuk melihat perkara ini sebab kita tahu bahawa ramai pelajar yang boleh belajar, mereka teruskan belajar, tapi bila kita berjumpa dan berbual dengan mereka, mereka merasakan secara psikologinya itu mereka masih tidak begitu bersedia
Dan apa yang berlaku adalah mereka merasakan mereka akan berhadapan dengan kegagalan dalam pemeriksaan. Jadi kita harapkan supaya gerakan untuk meningkatkan motivasi dan psikologi pelajar ini digerakkan oleh pihak sekolah dengan berbagai cara. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah betul kita mempunyai sistem pemeriksaan yang mesti dijamin kualitinya. Tapi kita sebenarnya sudah sepatutnya lah berubah dalam sistem penilaian kita. Sekarang ni orang tidak lagi bercakap tentang penilaian one-off ataupun summative assessment ni macam SPM dan sebagainya. Kita sekarang ni bercakap soal pemeriksaan yang berterusan, pemeriksaan yang diambil dari awal dan mengukur progres, bukannya lagi mengukur tahap akhir pencapaian pelajar. Jadi itu adalah pemikiran pasca COVID lah. Supaya selepas ini pihak kementerian terutamanya dapat melihat langkah-langkah untuk mengemaskinikan sistem penilaian kita. Dan bukan sahaja COVID sebenarnya. Kalau kita lihat sudah berapa lama kita berhadapan dengan bencana banjir, dan kita dapat lihat bagaimana pelajar-pelajar kita yang berada dalam kawasan banjir terpaksa berhadapan menjawab peperiksaan mereka dalam keadaan yang tidak kondusif, mereka berada dalam tidak teratur dan mereka akhirnya terpaksa juga menjawab disebabkan itu bentuk pemeriksaan yang ada pada hari ini. Jadi ini pemikiran masa depan. Kita harapkan supaya pihak kementerian dapat segera membangunkan sistem penilaian yang lebih sesuai dengan zaman, yang lebih sesuai dengan keperluan masa depan. Tapi untuk tahun ini, untuk pemeriksaan tahun 2020-2021 ini, kita tidak ada pilihan lain. Kita harus melaksanakan pemeriksaan kita dalam bentuk yang sedia ada. Tetapi ini tidak boleh dijadikan sebagai perkara yang harus dikekalkan. Kita mesti berubah kepada bentuk-bentuk penilaian yang baru, yang lebih sesuai dengan keperluan dan juga masa depan. Akhir sekali, Cik Noah, untuk berlaku adil kepada pelajar, pihak sekolah, pegawai pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan, mengapa bergerak ke hadapan kita perlu melihat ruang-ruang empowerment ataupun ruang autonomi, desentralisasi kuasa pendidikan itu perlu diperluaskan kerana isu banjir, isu pandemik sudah menjadi satu rutin kita sekarang, dan mengapa keputusan besar boleh dilakukan di peringkat daerah, di peringkat sekolah dan juga kuasa kepada pengetua dan juga guru besar. Ya, terima kasih Tuan Haji. Saya ingat salah satu syarat kalau kita nak menghasilkan pendidikan yang berkualiti pada masa depan adalah melalui kaedah desentralisasi, di mana kita harus memperkasakan guru-guru, pengetua-pengetua sekolah dan juga pegawai di peringkat pegawai pendidikan di peringkat daerah. Ini kaedah yang telah diamalkan oleh kebanyakan negara-negara yang maju dalam bidang pendidikan, di mana guru-guru mereka diberi pemerkasaan yang cukup tinggi sehingga guru merasakan bahawa mereka bertanggungjawab sepenuhnya kepada pendidikan anak-anak, bermula daripada perancangan hinggalah kepada penilaian. Jadi kita belum bermula lagi di Malaysia, kita hanya berada dalam keadaan yang belum bersedia untuk melihat peluang itu berlaku. Tapi saya sangat mengharapkan supaya pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pelajaran, mula membuka ruang-ruang untuk berwacana, berbincang, berbengkel dan berdiskusi tentang bagaimana kita boleh meningkatkan kualiti pendidikan kita melalui cara desentralisasi, memperkasakan guru-guru, memperkasakan pengetua sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang besar, keputusan yang penting. Sebagai contoh lah kita ambil kan. Okey, tak apa. Cik Noah, kita sambung topik itu dalam sesi yang lain, dalam episod yang lain kerana kita tidak punya masa. Terima kasih Cik Noah Ahmad, Pensyarakanan Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Topik yang evergreen, topik yang begitu relevan dengan situasi sekarang. Itu sahaja agenda Awani. Saya Nazri Kaha langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.